sifat al-kazimin al-ghaiz, orang yang menahan marah. Bila kita kena tahan marah ni? Tuan-tuan, kita belajar dalam sebuah kitab. Kitab ni masyhur. Nama dia Penawar Bagi Hati. Apa nama kitab? Penawar Bagi Hati. Kitab Penawar Bagi Hati ni menceritakan kepada kita tentang bagaimana sifat marah itu perlu ditangani dan diuruskan, bukan dihapus. Sebab apa? Kalau kita tak ada langsung sifat marah, kita akan jadi binatang yang paling bodoh sekali. Nama dia dongki. Dongki ni jadi mainan budak-budak. Bahasa Arab kata himar. Himar ni jadi mainan budak-budak. Budak-budak buat main, buat macam-macam pulah telinga. Sengih ya dongki, tak kata apa dia. Tapi bila kita marah di tempat yang sepatutnya marah, itu dipanggil satu kemuliaan. Nabi SAW terkenal dengan sifat rafiq, rifq, al-lin, rahim, seorang yang sangat lemah lembut, orang yang kasihan belas. Tapi bila orang bercakap tak kena tentang agama, sama ada menghina Islam atau menjatuhkan keadaan umat Islam, maka Nabi akan marah. Bukan biasa marah, merah muka dia. Di sini saya teringat kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dia kata marah pada tempat yang sepatutnya kita marah itu dimuliakan. Tapi marah pada tempat yang tak sepatut marah itu bodoh nama dia. Jangan bimbang kita ni. Ataupun tidak marah di tempat yang patut marah itu penakut. Macam mana kita nak faham? Anak kita tak solat, kita tak marah. Biarlah budak-budak zaman sekarang. Kita tu bapak yang betul ke bapak yang penakut? Tak mengaku kita tak? Kalau kata isteri lagi tak saya mengaku. Isteri nak pergi pasar malam. Contohlah kita kata, pakai baju kelawar. Baju kelawar ni baju tak tutup aurat. Suami baru balik masjid. Dia duduk tunggu pintu, bang, saya nak pergi, ada benda tak cukup, mari kita pergi. Boleh buat naik bini, tanpa dia marah, maka itu dia panggil, inilah contoh kategori manusia sangat penakut dalam dunia ini, apabila takut nak melarang benda mungkar yang dibuat oleh keluarga sendiri. Kita nak pergi larang orang lain, tak tutup aurat, perang dunia kita. Tapi dengan keluarga sendiri tak boleh larang, siapa lagi boleh larang? Ini satu benda yang membimbangkan. Baik, para jemaah sekalian, kita pergi kepada perkara yang keempat, mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya melahirkan kemarahan itu bertempat. Ingat tadi kita sebut ni, melahirkan kemarahan itu biar bertempat ketika berjuang fisabilillah, betul. Tapi ingat, semata-mata mencari keredaan Allah dari segi pahala dan ketinggian. Sayyidina Muaz bin Anas al-Juhani meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, man kazama ghaizan wa huwa qadirun an yunfidah, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah hatta yukhayyiruh fi ayyil hur sya Allah. Sesiapa yang mampu menahan marah, sedangkan dia berkuasa mampu untuk melaksanakan kemarahan. Kita nak marah boleh je, tapi kita astagfirullah, sabar. Yang kata apa? Allah akan memanggilnya pada hari kiamat kelak di hadapan khalayak ramai, serta menyuruhnya memilih bidadari yang dikehendakinya. Besarnya pahala, mau pilih hak mana? Ni ada setengah orang ni macam ni, dia punya contoh. Agak-agaknya bukan kita lah tuan-tuan. Ya. Bila nak marah, dia lepas dulu. Bahasa ni macam-macam, dia pukul, dia kutuk habis. Habis dah point dia, urut dah ada. Allah astagfirullahalazim. Nasib baik saya sabar. Boleh ke terima? Kategori sabar masuk dah. Habis dah. Celaka tu menatap, tubik belakang dah. Keluar semua dah kata-kata dia tu. Cuma tak tumbuk ya dak lagi. Rupanya
Tumbuk orang itu baru tak sabar. Kita kata la. Bahkan kata-kata yang keluar daripada mulut kadang-kadang lebih tajam, lebih berat daripada tumbukan ahli tinju yang besar, kan? Sebab itulah kata di patah Arab, kalmul lisan angka min kalmis sinan. Luka yang dibawa oleh lidah lebih tajam daripada luka yang dibawa oleh tombak. Ya, maka Nabi SAW sebut di sini, supaya kita menjaga kata-kata kita jangan mudah. Dia kadang-kadang kita ni orang tengok dengan percakapan dia, oh dia ni habis down selalu dia. Mula-mula hormat akhir sekali masya-Allah tabarakallah. Kerana itu jatuhlah maruah kita di sisi masyarakat. Baik. Perkara yang kelima, seorang insan itu berasa malu untuk berhadapan dengan orang yang bersalah. Kata hukama ni cendekiawan, ahli bijak pandai. Menanggung kerana orang yang tidak cerdik itu lebih baik daripada turut bersifat dengan sifatnya. Allahu Akbar. Orang tak cerdik mari cakap pelik dengan kita relax. Lebih baik daripada kita terlatah bercakap seperti orang yang tak cerdik cakap. Lebih baik kan. Dan memejam mata, jangan melayan kerana si jahil itu lebih baik daripada turut serta bersama-sama bergelumang bersama mereka. Maka jangan dalam bahasa kita sekarang ni dia panggil bahasa provokasi. Sekarang ni orang suka provokasi. Kadang-kadang dia cuik kita nak suruh kita balas balik. Dia kata kita nak suruh kita melatah, maka jangan. Dalam peristiwa besar ketika Nabi SAW pergi ke Taif, kan? Waktu pergi ke Taif, dia dihina oleh orang yang puak Taif. Nabi dakwah, dia hina. Apalah Muhammad, tak ada orang lain ke atas dunia ni nak jadi Nabi lain padamu? Masya Allah tabarakallah. Nabi balik, Nabi tak jawab. Sampai tengah jalan nak masuk dekat dengan Qarnul Manazil. Dalam buku saya ni nombor 22 kita tulis Qarnus Ta'alib. Dia ada dua pandangan. Pandangan yang terakhirnya saya kena rimak baliklah. Pandangan yang terakhir ramai ulama mengatakan Qarnul Manazil, dekat dengan miqat, yang antara Taif nak balik ke Mekah. Ada juga yang mengatakan tempat yang saya sebut ni dekat dengan Mina, tapi sesuai di Qarnul Manazil. Tuan-tuan tandalah, bukan di Mina, tulis di Qarnul Manazil. Tiba-tiba dengar suara langit kau bunyi. Nabi tengok malaikat turun. Malaikat kata apa? Ya Rasulullah, kami malaikat di langit menggigil, menggetar. Tengok Rasulullah dihina di Taif, maka sekarang ni diizin oleh Allah untuk turun. Boleh ke tak boleh? Kami nak minta izin nak ambil dua bukit besar maka campur atas kepala Taif, kepala Saqif. Boleh? Nabi tengok. Nabi, walaupun orang sana bersalah, pukul dia sampai berdarah kaki, tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan penuh besar jiwa, Nabi mengatakan apa? La, jangan. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku billahi syai'an. Nabi kata jangan. Malaikat, maaf, jangan, tolong, jangan campur atas kepala. Aku mengharapkan Allah Azza wa Jalla akan mengeluarkan daripada zuriat mereka, daripada keturunan mereka yang beriman, walaupun orang tua-tua tak beriman. Tuan-tuan bayangkan, di antara waktu ini dengan waktu Nabi masuk Mekah 10 tahun. Habis puak Taif masuk Islam. Kita kata Masya Allah tabarakallah. Ni kita ni kalau tengok orang bersalah dengan muka, nak tengok muka malu, malah tak? Oh dia tu tak boleh. Nah, kalau walaupun satu masjid satu qaryah, dia masuk pintu A, kita pintu B. Bila kita nak tenang, masih duk mikir benda-benda yang pelik-pelik, kita tak akan dapat ketenangan sampai bila-bila.